bina legasi keluarga yang berjaya. Allah alam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Roslan ya, menjelaskan tadi. Kalau awal tadi kita berbincang tentang ilmu, tentang akhlak, dan kita kena bergantung ada doa munajat kepada Allah. Itu sebagai satu sistem. Matlamatnya adalah membawa keluarga ke syurga. Kali ini kita berbincang ketika nak menguruskan ahli keluarga kita itu. Kuasa ada ya, kepada anak-anak. Kuasa ada, tapi kuasa itu kalau Allah tunjukkan di sini Al-Aziz Ar-Rahim ya. Kalau kita tengok dalam surah Yasin pun sama juga, diturunkan oleh Al-Azizur Rahim. Maksudnya ialah makin dekat dengan Quran. Mungkin Ustaz Anwar Hasim boleh cerita sikitlah ataupun kongsikan sikit apa kesan Quran dalam mengawal emosi sebenarnya ya kepada ayah-ayah ini, agar ayah-ayah ada setengah dirasakan bahawa saya tengok ada je orang baca Quran tapi pun marah juga dia kata kan. Tapi sebenarnya apa roh Quran ini yang perlu diusahakan agar ianya menjadi akhlak Quran yang dinyatakanlah ya. Kalau tanya pada Saidina Aisyah, akhlak Nabi itu macam mana, akhlak Quran macam mana Quran ini akan mengubah, dan bagi yang dah baca tu apa yang perlu dibuat agar jadilah akhlak Quran itu. Silakan Ustaz. Masya-Allah, soalan yang sangat bagus Ustaz Fazrul ya. Jadi kalau orang tu baca Quran dia masih marah-marah lagi, dia tak cukup lagi baca tu, Tak cukup, kena baca lagi. Kena baca lagi. Sebab Allah Taala sebut ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jadi ulama bahaskan tentang bi zikrillah itu. Salah satunya diberi tafsiran zikrillah itulah dengan membaca Al-Quran. Sebenarnya maksudnya kita membaca Al-Quran bukan saja membaca lah. Arti kata lain, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kan? Jadi tidakkah kamu memperhatikan Quran, mentadabbur Al-Quran itu. Dalam arti kata lain, nak sampai ketenangan, dia tak cukup tajwid saja. Tapi tajwid itu mesti. Tapi tak cukup tajwid saja. Dia tak cukup dengan tarannum saja. Tarannum tu kalau boleh buat bagus, sebab Nabi kata dia akan menambahkan lagi keelokan bacaan, dia akan menambahkan lagi kekhusyukan. Tetapi yang lebih penting selepas kita bertajwid, bertarannum dan sebagainya, kita menghayati tadabbur. Itu yang ada majlis ayah ni, itu yang ada rancangan-rancangan Quran itu. Kenapa? Supaya kita baca itu, kita menghayati makna ni dengan betul-betul. Kita faham. Contoh kita kata Al-Azizur Rahim. Apa maksud Aziz tu? Kita dalami bagaimana kekuasaan Allah. Kita lihat apa yang berlaku sekeliling kita. Manusia bila rosak sistemnya, sistem hidupnya, Allah Ta'ala datangkan bala dan sebagainya. Orang Allah Ta'ala tak mampu, kata Salam, mampu sangat nak musnahkan kita. Sekelip mata je nak banjir itu berlaku contohnya kan. Tetapi di sana ada lagi belas kasihan Allah. Allah Ta'ala bagi peluang Ar-Rahim. Jadi bila kita baca dengan penuh tajwidnya, dengan taranumnya dan dengan penuh penghayatannya, maka dia akan membawa kita kepada amalkan tersebut. Tanpa tadabbur, dia tidak akan menjadi pintu kepada amalan. Tak mungkin. Jadi itu adalah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Anwar Hasim menjelaskan tentang apakah yang hak-hak Quran ya. Bagaimana ayah-ayah yang sudah membaca teruskan ya. Jangan pula rasa dia tu kuat baca Quran, kuat solat tapi pemarah juga. Baik, tak payah solat, bukan begitu kan. Yang Ustaz Anwar nyatakan sebentar tadi, tambahkan lagi, teruskan lagi. Gunakan Ramadan ini sebagai ayah ya, kita berazam bersama, tambahkan kualitinya. Kalau tadi sudah baca dengan taranumnya, kita tadabburnya, dan kita ingin mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian. Dan inilah yang disampaikan pada ayat 6 sebentar tadi. Al-Azizur Rahim itu walaupun dua perkataan saja Ustaz ya, tetapi amat-amat besar ya, dan amat dalam maksudnya. Dan bercakap tentang Rahim ni, biasanya dalam rumah ni biasanya yang Al-Aziz ni ayah biasanya lah ya, yang Daham sekali dia pada zaman dulu lah kan. Yang rahimnya mak ya. Adakah dia kalau katakan ayah kata saya ambil tugas yang kasar-kasar, kasar-kasar ya, yang pelopang ke, yang aziz, mak yang rahim sahaja, yang kasih sayang saja, itu pendekatan yang bagus dalam sistem rumah tangga ataupun macam mana cadangan pendapat saya? Saya berpandangan dalam konteks rumah tangganya, saya punya pandangan lah. Usaha saya pun daripada ketiga kami ni, kalau saya yang paling tua, tapi sekali bah saya paling muda. Paling tua lah ya. Dah cucu dah ya. Ya. Saya rasa Al-Aziz kuat atau dia sudut atau dia berkuasa dan juga rahim ini, saya rasa dua-dua kena ada dalam ayat. Dia tak boleh isteri sifat yang rahim, penyayang, kasih saja, ayah kuasa. Saya rasa pihak pun ada. Al-Aziz bagi ayah pun ada, Ar-Rahim pun ada. Dua-dua ada. Mak pun ada Al-Aziz, Ar-Rahim. Sebab bila kedua-duanya ada kesepakatan, maka anak-anak dalam keadaan terkawal. Ya, ada masa bila ayah marah,
mak boleh pertahankan sikit dari sudut beri suatu keadaan yang mereda suasana. Ada masa pula mak marah, ayah boleh beri satu benda yang meringankan. Jadi penting. Tapi kalau ayah duk asyik marah, mak asyik pertahan, anak-anak akan rasa, aku buat salah pun mak ada belakang. Rumah tangga rosak. Jadi anak faham, mak ada masa marah, mak ada masa rahim. Ayah ada masa marah, ada rahim. Itu bagi saya rumah tangga akan sejahtera. Ya, jadi Kuasa bersama. puasa bersama ya. Masya-Allah ya, itu panduan yang penting sebentar tadi. Bukan kita bahagikan ayah sebagai pemegang tali pinggang ya, mak yang ya. Jadi itu mungkin zaman dulu je begitu. Jadi mak yang kita mak gosok-gosok ya. Ya, jadi rupa-rupanya saling menyokong antara satu sama lain, kerana kita tahu ada masa mungkin kita lebih sedikit menunjukkan aziz ataupun kuasa marah tersebut ya, tetapi yang si ibu bukanlah membatalkan ya, ataupun ada jangan dengar si ayah tu. Sebenarnya ibu terus menyampaikan ilmu yang Ustaz cakap tadi ya, terus menyampaikan ilmu. Ayah marah tadi tu pasal ada sesuatu yang tak kena ya. Mak menunjukkan akhlak ya, tidak pula cakap pada ayah pula, ini ayah kamu ni memang begitu kan. Kalau akhlak mak menyalahkan ayah, ayah salahkan mak, akhirnya anak pun. Dan juga yang ketiga lah Ustaz ya, munajat doa itu. Jadi ketika dalam satu rumah tangga yang kita baik akhlaknya, baik ilmu, tidak okey, tapi apa doa lah Ustaz ya, kalau Ustaz mungkin boleh berkongsi doa ke ataupun perkataan yang perlu kita munculkan kalau ada sesuatu yang tak kena, ada konflik lah ya. Pasal tadi kalau katakan Al-Aziz tu bila terlebih guna kuasa ya, anak pun rasa macam jadi apa yang perlu dibuat ketika ilmu dan juga akhlak tu tak berapa kena dalam sistem rumah tangga itu? Kekuatan doa, apa yang perlu diberi perhatian?